Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Muhammad Idlan Syahmi bin Zubair, bernama metrik A182140, akan membentangkan projek akhir untuk pembangunan mapan dalam Islam, iaitu projek Bandar Mapan Kajang Bangi 2050. Untuk projek Bandar Mapan Kajang Bangi 2050, terdapat 4 wawasan 2050 yang diketengahkan, iaitu peradaban yang sejahtera dari segi rohani, jasmani dan fizikal, sektor ekonomi yang patuh syariah dan bertaraf antarabangsa, tadbir urus governance yang lengkap dan telus dalam segala aspek, pembangunan bandar yang terurus serta mementingkan kelestarian alam. Terdapat 3 aspek utama dalam pembangunan mapan lestari, iaitu alam sekitar, sosial dan juga ekonomi. Untuk aspek alam sekitar, terdapat beberapa ciri utama, iaitu hubungan dengan pencipta, memelihara bumi, kesederhanaan, tiada pemaziran, menjaga flora dan fauna serta bercucuk tanam. Antara idea untuk aspek alam sekitar ialah bandar terancang yang berpusat. Bandar terancang ini ialah kawalan penggunaan tanah dan reka bentuk persekitaran bandar, termasuk jaringan pengangkutan, bagi memandu dan memastikan pembangunan terancang pertempatan dan masyarakat. Ia berkait dengan penyelidikan dan analisa pemikiran strategik, seni bina, reka bentuk bandar, pembincangan dengan awam, cadangan polisi, pelaksanaan serta pentadbiran. Seterusnya ialah pembangunan hijau. Pembangunan hijau ialah bangunan yang mengamalkan konsep mesra alam dalam seluruh kitar hidupnya kerana bangunan mempunyai potensi yang besar untuk menjimat tenaga berbanding sektor lain. Seterusnya ialah amalan kitar semula. Amalan kitar semula telah terbukti impaknya yang besar dan juga positif dalam usaha untuk melestarikan alam. Konsep 3R iaitu reuse, reduce dan recycle amat penting untuk dipupuk dalam kehidupan kita. Seterusnya, aspek sosial. Antara ciri-ciri yang terdapat dalam aspek sosial ialah hubungan dengan pencipta, sedekah, anak yatim, membantu orang miskin, persaudaraan dan ta'awun, menunaikan hajat, masjid, madrasah, keadilan, kebebasan serta peraturan dan undang-undang. Antara idea untuk aspek sosial ialah food bank, iaitu bantuan makanan kepada golongan yang kurang kemampuan. Makanan-makanan ini disedekahkan oleh orang-orang yang berkemampuan untuk diberikan kepada golongan yang kurang bernasib baik ataupun golongan yang kurang kemampuan untuk membeli makanan untuk meneruskan kehidupan seharian. Seterusnya ialah wakaf rumah anak yatim dan fakir miskin, di mana kita akan mewakafkan tanah untuk perumahan anak yatim dan fakir miskin, di mana di situ juga boleh dilaksanakan aktiviti pembelajaran dan pengajian serta aktiviti-aktiviti yang berkaitan. Seterusnya ialah bandar ilmu, iaitu bandar yang berkonsepkan pembelajaran sepanjang hayat. Konsep ini mementingkan masyarakatnya untuk sentiasa mencari ilmu sebagai panduan kehidupan. Dari segi ekonomi pula, antara ciri-cirinya ialah hubungan dengan pencipta, tijarah, zakat, wakaf, tiada rasuah, derma, infak, hadiah, tiada riba, kejujuran dan governance. Antara idea untuk sektor ekonomi ialah pusat zakat, wakaf dan infak, di mana pusat ini bertanggungjawab untuk menguruskan urusan zakat, wakaf dan infak yang amat penting untuk menstabilkan ekonomi masyarakat setempat. Seterusnya, bandar berteraskan keusahawanan, di mana bandar-bandar ini mementingkan sektor keusahawanan untuk menjamin dan memangkin ekonomi negara. Ia juga menjadi pusat utama untuk aktiviti keusahawanan dijalankan. Sekian itu saja, terima kasih.